wa ta'ala diberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama pada pagi ini dapat tunaikan solat fardu berjemaah, dan juga kita syukur kepada Allah Ta'ala diberikan keizinan untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Nabi SAW sebutkan dalam sepotong hadis, kata baginda Nabi, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala memilih salah seorang daripada kalangan hamba-Nya untuk diberikan khaira, maka kata Nabi SAW, tandanya iaitu Allah Ta'ala yufaqihu fid din, akan memberikan kefahaman agama kepada manusia tersebut. Jadi salah satu cara Allah Ta'ala nak memberikan kita kefahaman agama tidak lain dan tidak bukan, iaitu Allah Ta'ala akan memilih kita untuk hadir dan duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahanlah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kehadiran kita pada pagi ini di majlis ilmu kita sangka baik dengan Allah, yang mana mungkin Allah Ta'ala sedang memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah, insya-Allah untuk pagi ini sikit sebanyak kita cuba nak tadabbur satu surah. Jadi saya jemputlah pada tuan-tuan untuk sama-sama dengan saya, iaitu boleh ambillah Quran terjemahan sekitar masjid kita, ataupun tuan-tuan boleh buka smartphone tuan-tuan yang ada Quran terjemahan untuk buka surah yang ke-81, iaitu surah At-Takwir. Surah yang ke-81 iaitu surah At-Takwir. Okey, jadi saya jemputlah pada tuan-tuan semua untuk sama-sama dengan saya buka Quran yang berada di sekitar masjid kita, untuk sama-sama kita nak ambil pengajaran dan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Takwir, surah yang ke-81. Baik, surah At-Takwir ni tuan-tuan, sebenarnya dia ada kembarnya, dia ada 3 kembar. Kembar 3. Yang ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sepotong hadis. Kata Nabi SAW, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain falyaqra idza asy-syamsu quwirat idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Okey, jumpa tuan-tuan, surah yang ke-81 juzuk amma ni. Surah At-Takwir selepas surah Abasa wa Tawalla. Surah yang ke-81. Okey. Baik, kata Nabi SAW, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah." Siapa yang ingin nak sangat tengok suasana hari kiamat, macam mana huru-haranya keadaan hari kiamat, ka'annahu ra'yul 'ain, seperti mana dia lihat dengan matanya, falyaqra idza syamsu quwirat idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Maka kata Nabi, bacalah surah At-Takwir dan juga bacalah surah Al-Infitar dan bacalah juga surah Al-Insyiqaq. Ini 3 surah yang berkembar package. Kata Nabi, siapa yang nak tengok suasana hari kiamat, huru-haranya kiamat dengan 2 biji mata dia, bacalah kepada 3 surah ni. Maka Allah Ta'ala memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana suasana huru-haranya kiamat yang Allah Ta'ala telah sediakan untuk penghujungnya dunia ini menuju kepada alam akhirat. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau tuan-tuan perhatikan, surah At-Takwir ni surah yang ke-81. Kemudian surah yang berikutnya adalah surah Al-Infitar. Dia berikutnya ni. Kemudian selepas surah Al-Infitar adalah surah Al-Mutaffifin. Kemudian baru surah Al-Insyiqaq. 3 surah ni adalah surah-surah yang memberi mesej yang sama berkaitan tentang huru-hara kiamat. Cuma daripada At-Takwir ke surah Al-Infitar, selepas itu dicelahi dengan surah Al-Mutaffifin, cerita tentang orang yang mengurangi timbangan. Kalau dalam ilmu tafsir tuan-tuan, para ulama bahagikan yang ini namanya ilmu al-munasabah, kesinambungan di antara satu surah ke satu surah. Sebab itu para ulama silam, kalau mereka membaca Quran,
Bahkan sahabat-sahabat Nabi sekalipun, dia akan baca satu surah, dia tak akan habis, tuan-tuan. Dia akan baca surah yang berikutnya. Tak puas, baca lagi surah yang berikutnya. Tak puas, baca surah yang berikutnya. Sebab apa? Sebab ceritanya saling berkaitan. Sebab itu pada At-Takwir, cerita kiamat, surah Al-Infitar, kiamat, Allah detailkan sedikit. Al-Mutaffifin, dia tidak ada kaitan. Tetapi rupa-rupanya dia menyentuh lebih detail pada surah Al-Infitar. Ada ayat-ayat di dalam surah Al-Infitar, Allah detailkan pada surah Al-Mutaffifin. Kemudian baru Allah sempurnakan pada surah Al-Insyiqaq, cerita berkaitan tentang hari kiamat. Okey. Ini tak apa, tuan-tuan, ada kesempatan nanti kita akan tengoklah satu persatu. Baik, jadinya tuan-tuan, pada ayat pertama surah At-Takwir yang disebutkan sebagai menggulung. Apa yang gulung, tuan-tuan? Allah Ta'ala sebutkan idza syamsu quwwirat, apabila matahari itu akan digulungkan oleh Allah. Tuan-tuan perhatikan kalimah idza pada ayat pertama ni, tuan-tuan, ini dalam sudut ilmu nahwu saraf, dia berada di ayat yang present tense, fi'lul mudhari'. Kalau dia past tense, dia akan disebut sebagai id. Kalau dia present tense, disebut sebagai idza. Okey, disebut sebagai idza. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan asy-syamsu. Kemudian Allah Ta'ala sebut dengan kalimah kuwirat. Kuwirat di sini adalah past tense, fi'lul madhi. Dalam kalangan ulama tafsir, tuan-tuan, setiap yang Allah Ta'ala pilih kalimah dan setiap fi'il yang Allah gunakan, present tense, past tense dan sebagainya, semuanya ada maksud dan mesej yang tersendiri. Dia bukan ayat yang secara rawak saja, tidak. Dia ada mesej yang tertentu. Baik, macam mana, tuan-tuan? Kalimah idza dia bermaksud apabila. Tetapi kalau dia digunakan dengan kalimah present tense, fi'lul mudhari', dia bermaksud Allah Ta'ala nak kata pada manusia, percayalah, yakinilah, berimanlah apabila asyamsu, matahari itu nanti dia akan berlaku kuwirat, iaitu akan digulungkan oleh Allah Ta'ala. Manakala kalimah kuwirat, saya sebutkan tadi, ini adalah fi'lul mudhari', past tense. Setiap kalimah fi'il yang berbentuk past tense, tuan-tuan, dalam Quran ni, matahari ni digulungkan ni, benda yang akan berlaku ni, belum berlaku lagi, akan datang. Tapi Allah Ta'ala gunakan past tense memberi maksud dia adalah perkara yang pasti berlaku. Ini dia takkan berubah, dia pasti berlaku. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan past tense, okay? Fi'lul madhi, untuk memberi bukti. Yang ini dalam ilmu nahwu, ilmu Quran disebut sebagai i'jazul lughah. Ada mukjizat daripada sudut bahasa. Jadinya, tuan-tuan, ayat ni Allah Ta'ala nak tujukan kepada orang Quraisy. Sebab surah ini adalah surah Makkiyah, diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah, yang mana Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Quraisy, kamu yakinlah, percayalah, apabila matahari nanti yang kamu nampak, yang kamu lihat, sampai satu masa dia akan digulungkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena bayangkan, orang Quraisy dia duduk di Mekah. Mekah ni bumi yang sangat tenang. Kita sendiri pun sampai ke Mekah, tuan-tuan, tak tengok dah suasana lain. Kita tak rasa masalah dah. Masalah rumah tangga, pekerjaan, semua kita tinggalkan kat tanah air. Sampai Mekah, tuan-tuan, fikiran kita setenang-tenangnya. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Quraisy yang berada di Mekah ni, tuan-tuan, begitu juga keadaan mereka. Tiba-tiba datangnya Nabi SAW, Allah Ta'ala cakap, matahari yang kamu nampak terang benderang tu, satu masa nanti di penghujung usia dunianya nanti, dia akan digulungkan oleh Allah Ta'ala. Orang Quraisy masa tu, tuan-tuan, dia tak boleh diterima oleh akal. Macam mana matahari yang memberi sumber kepada kehidupan mereka, tiba-tiba satu masa nanti dia akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah kuwirat. Kalau tengok pada terjemahan, dia diterjemahkan sebagai digulungkan. Tapi hakikatnya, tuan-tuan, kalimah kuwirat ataupun takwir ini, dia ada 3 makna. Pertama, dia bermaksud lipat, melipat. Okey, sebab itu kalau orang Arab dia pakai serban, kalau kita kita istilah bahasa kita memakai serban kan, tapi dalam bahasa Arab disebut takwirul imamah. Maknanya dia memakai, melipat serban di atas kepalanya, takwirul imamah.
Kalimah melipat ni dalam erti kata bahasa kita, at-takwir, dia bukan sekadar bermaksud menggulung, tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu matahari akan dipadamkan cahayanya. Artinya kiamat nanti tuan-tuan berlaku dalam keadaan matahari ni tak ada cahaya dia, berlaku dalam keadaan kegelapan. Ini mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Baik, ayat pertama ni tuan-tuan, dari sudut logik kita, macam mana Allah Ta'ala boleh padamkan cahaya? Hakikatnya matahari dalam keadaan dihilangkan cahayanya, Allah Ta'ala telah buat satu raptai yang kita pernah lalui, iaitu pada waktu gerhana matahari. Contoh perhatikan daripada sudut sunnah Nabi SAW, Nabi SAW tuan-tuan ajarkan kita satu sunnah. Banyak-banyak fenomena dunia ni, ada gempa bumi, ada banjir besar, ada tsunami, ada tanah runtuh, ada gerhana, ini semua fenomena kan. Tetapi hanya fenomena gerhana matahari sahaja yang disunnahkan solat sunat gerhana dan juga khutbah gerhana. Pada fenomena yang lain, bencana-bencana yang lain tidak berlaku dan tidak ada sunnah solat khusus dan juga khutbah khusus untuk fenomena tersebut. Ramai yang sangka tuan-tuan, bila berlaku je gerhana matahari, adanya solat gerhana, seolah-olahnya macam orang Islam ini menyembah matahari. Hakikatnya tidak. Nabi ajar kita bila berlaku gerhana matahari, dilakukan solat sunat gerhana dan khutbah gerhana ada dua sebab. Pertama, Nabi ajar orang Muslim supaya kembali membesarkan Allah Ta'ala. Sebab pada zaman Nabi, ada agama Majusi, agama orang-orang Parsi ni yang menyembah api dan mereka menyembah matahari, menyangka Tuhan itu adalah matahari. Tetapi bila berlakunya gerhana tuan-tuan, automatik Allah Ta'ala buktikan matahari bukan Tuhan, kerana matahari telah dihilangkan fungsinya. Kalau tuan-tuan tengok pada waktu gerhana, matahari ini Allah Ta'ala hilangkan cahayanya dalam tempoh yang tertentu. Dia dihalang oleh bulan sehingga matahari ini tidak memberi kepanasan dan cahaya kepada bumi. Kalau tuan-tuan tengok pada waktu gerhana, tuan-tuan tengok waktu dia seolah-olahnya ketika waktu syuruk. Dia ada cahaya tuan-tuan, tapi cahayanya terhalang. Kalau dia Tuhan, matahari ini Tuhan tuan-tuan, sudah tentu tidak ada sesuatu yang boleh menghalang kuasanya, menghalang cahayanya. Tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan bukti Allah itu Tuhan, matahari bukan Tuhan. Allah Ta'ala hilangkan fungsi matahari dalam tempoh beberapa waktu ketika gerhana. Kedua tuan-tuan, bukan sekadar nak membesarkan Allah pada solat gerhana yang disunahkan oleh Nabi SAW, tetapi ketika gerhana tuan-tuan, itu adalah raptai peristiwa yang berlaku nanti pada hari kiamat. Sebab apa tuan-tuan? Bila berlakunya gerhana, pertama saya sebutkan tadi, dihilangkan cahayanya. Allah Ta'ala sebut idza syamsu kuwirat, matahari akan digulungkan atau dihilangkan cahayanya. Kedua, tuan-tuan tengok, bila berlakunya gerhana, ni kajian daripada orang-orang yang pakar dalam ilmu sains. Dia kata apa? Bila berlaku je gerhana tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang pelik berlaku. Pertama, selalu dikongsikan di surat khabar kan, telur ayam tu bila gerhana tuan-tuan letak, gerhana dia tegak telur ayam tu kan. Sebenarnya bukan sekadar telur ayam tuan-tuan, banyak lagi fenomena yang berubah waktu gerhana. Apa dia? Antaranya tidak ada angin yang bertiup pada waktu gerhana. Kalau tuan-tuan nanti jumpa lagi waktu gerhana, kita jumpa tahun lepas bulan 12. Tak silap saya dalam tempoh 33 tahun sekali dia akan berlaku. Tapi kalau selepas ini ada berlaku lagi gerhana, tuan-tuan tengok, waktu gerhana tidak ada angin yang bertiup. Allah Ta'ala halang angin daripada bertiup waktu gerhana. Kedua tuan-tuan, bukan sekadar telur ayam je tegak, tapi kajian daripada UTM Skudai, Johor, dia kata apa? Banyak-banyak haiwan yang sensitif dengan perubahan sekeliling ni adalah ular. Dia kata ular ni tuan-tuan, waktu gerhana, pattern dia dah banyak kali dia punya kajian. Ular ni waktu gerhana, sepanjang gerhana dia akan tegak, kepalanya tegak macam ni. Dan dia tak akan bergerak, sama seperti macam patung. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu, bila berlakunya gerhana, bukan sahaja manusia je takut, bahkan haiwan-haiwan merasakan seolah-olahnya dunia di penghujungnya.
Sehingga semua haiwan dia akan merasa perubahan tersebut. Ni nanti tuan-tuan akan jumpa pada ayat yang kelima, Allah Ta'ala sebut wa idzal wuhushu husyirat. Cerita tentang haiwan liar akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Nanti kita akan sentuh. Okey, baik. Yang pertama tadi tuan-tuan, matahari akan dipadamkan cahayanya. Ayat yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Kata Allah Ta'ala, dan apabila bintang-bintang akan berjatuhan. Pada ayat yang kedua ni tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala nak memberi gambaran kepada kita bila bintang-bintang ni jatuh ke bumi, kerana Allah Ta'ala kata idzas sama'un fatarat. Apabila langit ini akan dikoyakkan oleh Allah, akan dipecahkan oleh Allah Ta'ala, dibelah oleh Allah Ta'ala. Langit, bintang-bintang ni dia akan berguguran jatuh ke bumi. Bintang ni dia bukan ratusan, dia bukan ribuan tuan-tuan, dia jutaan. Banyak sungguh bintang ni. Tuan-tuan bayangkan, satu tahi bintang jatuh ke bumi tuan-tuan berlubang. Satu dunia tergempar. Bayangkan kalau jutaan bintang jatuh ke bumi tuan-tuan. Maknanya dia menghancurkan daratan di bumi. Okey. Para ulama tafsir kata apa? Dua ayat ni sebenarnya memberi gambaran keseluruhan hari kiamat. Macam mana? Bila Allah Ta'ala sebutkan idza syamsu kuwirat, apabila matahari ni Allah padamkan cahayanya, artinya waktu siang nanti Allah Ta'ala dah hancurkan. Siang hari kiamat, hari kiamat Allah hancurkan. Manakala wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berguguran, artinya pada waktu malam Allah pun hancurkan. Kalau siang hancur dan malam hancur tuan-tuan, apa yang tinggal? Sebab itu orang mukmin dia bila melihat alam tuan-tuan, dia bukan sekadar melihat alam dari sudut berfikir, tapi juga membawa kepada keimanan dan kebesaran Allah Ta'ala. Tengok matahari lepas ni tuan-tuan, tuan-tuan terfikir, rupa-rupanya satu masa nanti Allah janji dan ia akan pasti berlaku. Matahari itu Allah Ta'ala akan padamkan cahayanya. Tuan-tuan bayangkan macam mana berlakunya letupan kiamat dalam keadaan suasana gelap. Hari-hari kita bangun tuan-tuan, cahaya terang benderang. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan bangun, hilang cahaya matahari. Dan berlakunya kiamat dalam keadaan manusia berada di dalam ketakutan. Macam-macam keadaan yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Jadi kita akan tengok. Baik. Pada ayat yang ketiga, Allah Ta'ala sebutkan wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung akan dijalankan oleh Allah. Kalau kalimah suyirat, kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan, ada yang disebutkan sebagai dihancurkan. Tapi suyirat dalam bahasa Arab bermaksud dijalankan. Macam mana gunung ni berjalan tuan-tuan? Bukanlah bermaksud gunung ni berterbangan, tidak. Tapi suyirat di sini maksudnya gunung ni Allah Ta'ala akan pecahkan dia, hancurkan dia, berderai menjadi seperti pasir. Kemudian dia akan dihembus oleh angin. Macam ni tuan-tuan. Bila ayat ni turun pada orang-orang Quraisy, gunung-gunung akan dihancurkan oleh Allah. Orang Quraisy terkejut. Sebab apa? Sebab gunung di Mekah dan juga di Madinah bukanlah gunung-gunung tanah dan pasir macam bumi kita. Gunung mereka adalah gunung batu yang besar-besar tu, macam satu batu letak dekat satu tempat. Gunung tu gunung batu. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata gunung ni Allah Ta'ala akan pecahkan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kata Allah Ta'ala, pada hari kiamat nanti gunung ni akan berterbangan seperti mana bulu-bulu yang berhamburan. Allah hilangkan dia punya berat dia. Dia akan dihancurkan menjadi tanah, pasir, kemudian akan ditiup oleh angin. Tuan-tuan bayangkan ya, gegaran muka bumi ni, gempa bumi yang pernah berlaku sepanjang hayat dunia ni tuan-tuan, belum pernah lagi gunung terbelah. Belum pernah lagi gunung pecah. Sampai 9 skala Richter, 10 skala Richter gegaran tuan-tuan, belum ada lagi gunung pecah. Tapi kiamat Allah tunjukkan landscape dia, panorama kiamat. Gunung akan pecah, bahkan berderai menjadi seperti pasir, kemudian dihembus oleh angin seperti mana bulu-bulu yang berhamburan. Tuan-tuan boleh bayangkan gegaran yang sangat dahsyat. 3 ayat pertama ni Allah Ta'ala sebut makhluk dia yang besar, yang kita boleh lihat dengan mata kita. Matahari,
bintang dan juga gunung. Kalau 3 makhluk besar ni hancur, manusia yang kerdil-kerdil ni tuan-tuan, lebih lagi Allah boleh hancurkan. Okey, lebih lagi Allah Ta'ala boleh hancurkan. Baik, tuan-tuan tengok pula pada ayat yang keempat. Allah Ta'ala sebutkan wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan kata Allah Ta'ala, dan apabila al-isyar, unta-unta yang bunting, uttilat, akan ditinggalkan, tidak dipedulikan oleh tuannya. Okey, sebelum tu tuan-tuan, saya terlupa untuk beritahu pada tuan-tuan, surah At-Takwir ni ada 12 fenomena yang Allah Ta'ala sebutkan, 12 peristiwa. 6 peristiwa cerita tentang peristiwa selepas tiupan sangkakala yang pertama, manakala 6 yang berikutnya adalah cerita tentang peristiwa yang berlaku selepas tiupan sangkakala yang kedua. Sekarang ni dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini adalah cerita berkaitan tentang peristiwa fenomena yang berlaku selepas tiupan sangkakala yang pertama. Tuan-tuan cuba bayangkan ya. Dalam Quran, dalam hadis, Nabi dan juga Allah Ta'ala sebut cerita kiamat ni detail. Selepas satu peristiwa berlaku, datang peristiwa ni. Selepas berlaku ni, berlaku macam ni. Lepas ni, berlaku macam ni. Dia macam biji tasbih tuan-tuan. Satu jatuh, dia akan berturutan jatuh. Dia tak akan skip. Bila berlakunya matahari terbit daripada sebelah barat nanti, masa itulah keluarnya Dajjal, keluarnya Dabbah, keluarnya Dukhan, semua keluar. Nabi sebut detail. Tetapi tuan-tuan tak pelik ke? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian Allah Ta'ala kata wa qalal insanu ma laha. Masa berlaku je kiamat, manusia yang hidup pada waktu kiamat tu, wa qalal insan, kata Allah, manusia akan berkata, ma laha, ni apa benda ni? Allah Ta'ala rakam tuan-tuan ucapan orang-orang yang hidup pada waktu kiamat. Bila berlaku kiamat, dia kata, ni apa benda ni? Dia macam tak tahu itu adalah kiamat. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, manusia yang hidup pada waktu kiamat nanti adalah manusia yang tak beriman kepada Allah dan manusia yang memang tak kenal Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, masyarakat kita ni dah kira macam-macam lah kita punya dosa kita buat tuan-tuan, macam-macam. Tapi dalam kalangan masyarakat kita, bila cerita kiamat, orang tahu ada kiamat kecil, ada kiamat besar, betul? Tapi akhir zaman nanti tuan-tuan, manusia tak kenal langsung. Sedangkan kita pelik, mereka jumpa Dabbah, mereka jumpa Dukhan, mereka jumpa Dajjal, mereka tak nampak tanda-tanda kiamat. Tapi bila berlaku kiamat, dia kata malaha, apa benda ni? Nak ceritanya, mereka tak kenal sungguh Allah dan memang mereka tidak beragama. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, la taqumus sa'ah, tak akan berlakunya hari kiamat ini selagi mana manusia ada sebut dekat muka bumi ni kalimah Allah, Allah. Selagi ada orang sebut Allah tuan-tuan, tidak akan berlaku kiamat. Nanti akhir zaman berlaku kiamat bila manusia tak sebut Allah. Bukan kalimah subhanallah, bukan kalimah alhamdulillah, Allah pun orang tak sebut sebab tak kenal dah. Baru berlakunya kiamat. Tuan-tuan boleh bayangkan waktu itu betapa jahatnya manusia, betapa rosaknya manusia sehingga berlakunya kiamat. Sebab itu bila kita minta umur panjang tuan-tuan, minta umur yang berkat. Dan panjang mana pun usia kita tuan-tuan, tak payah minta dari sudut usia panjang, tapi minta biar amal yang seperti usia yang panjang. Kenapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak hidup, nak ke kita hidup sampai waktu kiamat? Sebab waktu itu manusia yang tinggal hanya manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita minta umur panjang, kita boleh jamin ke panjang usia kita 90 tahun, 100 tahun tu, kita masih lagi sihat seperti sedia kala. Takut-takut tuan-tuan, lagi panjang usia kita, kita menyusahkan anak kita, cucu kita dengan nyanyuknya, tak boleh uruskan diri sendiri dan sebagainya. Kita menjadi beban pula kepada waris-waris kita, membuatkan orang-orang marah dan benci kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, bila cerita bab usia-usia macam ni, sepatutnya kita fikir, kita ni sepatutnya jangan terlalu cintakan dunia, penyakit Wuhan ni, sebab sebenarnya umur kita tak panjang. Minta umur panjang mana pun tuan-tuan, mungkinlah
panjangnya usia itu menjadi beban kepada kita dengan kesakitan tubuh badan kita, dan menjadi beban kepada waris-waris kita. Okey, baik. Tuan-tuan tengok pada ayat yang keempat tadi, Allah Ta'ala sebut wa idzal isyaru uttilat. Tiupan sangkakala berlaku je, kata Allah, maka unta-unta yang bunting ini akan ditinggalkan, tidak dipedulikan oleh tuannya. Apa maksud di sini tuan-tuan? Kalimah al-isyar, perhatikan kalimah al-isyar, dia datang daripada kalimah asyara. Apa maksud asyara tuan-tuan? 10. Di sini nak menunjukkan unta ni hamil ketika dia hamil 10 bulan. 10 bulan ni maknanya dia dah syarat nak beranak dah unta ni. Bagi orang Arab zaman Nabi, unta yang nak bersalin ni tuan-tuan, ni unta yang paling mahal nilai dia, yang sentiasa menjadi perhatian kepada tuan dia. Maknanya tuan ni sentiasa perhatikan. Bila unta ni 10 bulan ke atas, dia akan tengok makannya dijaga, dia punya tempat tinggalnya dijaga, nak tunggu bersalin ataupun tidak, dia akan dijaga dengan rapi. Kenapa tuan-tuan? Sebab unta ni akan jadi mesin duit kepada tuan dia. Unta ni mahal dah, dia beranak je tuan-tuan, maka anak tu menambah lagi pendapatan kepada tuan dia. Jadi ni adalah satu nilai yang sangat bernilai pada zaman dahulu. Ayat ni tuan-tuan juga memberi penafsiran kepada kita. Antara kita tuan-tuan taklah membela unta, tetapi di antara kita mungkin yang mungkin merasakan kenderaannya itulah kenderaan yang paling dia sayang, paling bernilai. Allah Ta'ala bagi tahu, berlaku je kiamat, manusia akan tinggalkan kenderaan yang paling bernilai. Manusia akan tinggalkan rumah-rumahnya yang bernilai. Manusia akan tinggalkan aset-asetnya yang bernilai. Bahkan yang membina empire business yang berjuta-juta bilion harganya tuan-tuan, berlaku kiamat, manusia akan tinggalkan dengan rela, bukan terpaksa, dengan rela. Sebab masing-masing fokus kepada berlakunya hari kiamat. Sebab itu dalam firman yang lain tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan ibu yang sedang menyusukan anaknya. Berlaku kiamat tuan-tuan, ibu tu akan lepaskan anaknya yang sedang menyusu. Dari sudut logik akal kita tuan-tuan, ini perkara yang mustahil. Ibu-ibu ni untuk anak yang kecil tuan-tuan, sayang sungguh. Kalau rumah terbakar tuan-tuan, dia sanggup masuk untuk selamatkan anak dia, apatah lagi anak yang masih menyusu. Tapi berlaku kiamat, manusia takut dengan suasana kiamat tu tuan-tuan, manusia lepaskan anaknya. Yang sedang hamil, gugur janinnya tuan-tuan, gugur kandungannya. Nak ceritanya, ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Okey, baik. Yang kelima pula, Allah Ta'ala sebutkan wa idzal wuhushu husyirat. Kata Allah Ta'ala, dan apabila haiwan-haiwan liar akan dikumpulkan. Bila berlakunya kehancuran bumi ni pada tiupan sangkakala yang pertama, Allah Ta'ala kata haiwan-haiwan liar akan dikumpulkan. Apa yang tuan-tuan faham daripada ayat ni tuan-tuan? Berlaku kiamat, tiba-tiba haiwan-haiwan liar Allah Ta'ala kumpulkan. Al-wuhush bermaksud haiwan liar. Kenapa? Okey, clue dia tuan-tuan, tuan-tuan tengok pada surah yang sebelum surah At-Takwir, surah Abasa. Tuan-tuan perhatikan kalimah surah Abasa ayat 33, surah sebelum tu. Tengok ayat 33. Allah Ta'ala sebut fa idza ja'atis sakha, dan apabila datangnya pekikan, suara yang sangat kuat. Ni tiupan sangkakala yang pertama. Kata Allah, bila Allah Ta'ala tiup sangkakala yang pertama, tengok ayat 34. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Manusia pada waktu tu tuan-tuan, yafir, dia akan meninggalkan, melarikan diri dia, min akhi, daripada saudara dia, wa ummihi wa abi, dan manusia akan lari daripada ibu dan juga ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan mereka akan lari daripada pasangannya, isterinya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap daripada manusia pada waktu itu mempunyai urusan yang lebih sibuk. Maknanya semuanya akan memberi perhatian, fokus kepada hari kiamat. Tak peduli dah tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan kita boleh jumpa. Musim kita kena COVID-19 ni tuan-tuan, kita tak boleh percaya, tak boleh berfikir macam mana bumi ni, dunia ni berhenti seketika. Orang bekerja tak bekerja, orang sekolah tak bersekolah, orang ada duit tak pergi belanja dekat shopping complex, orang berniaga tutup kedai. Kita tak boleh fikir macam mana benda tu boleh berlaku. Allah Ta'ala atas izin dia semua boleh berlaku-belaka.
Tapi ayat ni kata Allah, berlaku je tiupan sangkakala yang pertama, manusia tinggalkan apa yang mereka ada dan mereka akan sibuk dengan urusan kiamat dia. Dan antara yang pelik di sini, Allah Ta'ala bagi clue. Tiupan sangkakala pertama je, manusia akan lari daripada saudara dia, lari daripada ibu bapa dia, lari daripada keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Apa yang tuan-tuan faham tuan-tuan? Haiwan liar, berlaku kiamat, mereka berkumpul. Tapi manusia pula pakat lari pula. Apa yang tuan-tuan faham daripada ayat ni? Allah bagi clue ni. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak sampaikan satu mesej yang mana bila berlaku je tiupan sangkakala yang pertama, dunia ni akan berlakunya tonggang terbalik. Semuanya akan lawan arus daripada fitrah mereka. Contoh, manusia tuan-tuan, fitrah dia iaitu dia memerlukan manusia lain. Itu fitrah kita. Kita ni doktor macam mana pun tuan-tuan, sakit kena jumpa doktor. Kita tak boleh rawat diri kita sendiri. Kita tukang gunting tuan-tuan, nak gunting rambut tak boleh gunting sendiri. Cari tukang gunting, guntingkan rambut saya. Betul? Semua orang ada niat manusia, nak berpasangan, nak berkahwin, nak berkeluarga, nak ada anak-anak, semuanya dia nak hidup dalam bermasyarakat. Itu fitrah manusia. Tapi berlaku kiamat tuan-tuan, Allah Ta'ala kata manusia jadi tonggang terbalik. Dia tinggalkan dia punya fitrah dia. Manakala haiwan liar yang memang hidupnya liar tuan-tuan, tak boleh duduk dikumpulkan. Berlaku kiamat nanti tuan-tuan, haiwan liar dilawan dia punya fitrah dia, dia berkumpul pula. Contoh, saya percaya ayah-ayah, masa kita kecil-kecil dulu ayah, kita tangkap belalang kan, tangkap belalang kunyit lah, belalang itu, belalang ni. Ni binatang-binatang liar. Bolehkah kita mudah-mudah tangkap? Tak boleh. Dia tak suka untuk ditangkap. Dia liar. Tetapi bila berlaku kiamat, haiwan ni dia akan berubah sifat dia, merubah fitrah dia. Kerana apa? Ketakutan pada hari kiamat. Dunia akan jadi tonggang terbalik. Ini Allah Ta'ala nak sampaikan mesej pada ayat yang kelima. Sebab itu saya sebutkan tadi, bila berlaku gerhana tuan-tuan, ini reptile. Ular tadi yang liar ni, yang makan binatang, yang berbisa dan sebagainya. Tapi bila berlakunya gerhana, ular ni dia berhenti daripada aktiviti dia. Dia tegak kerana takutnya kepada suasana tersebut. Gerhana, belum kiamat lagi, baru gerhana, ular tu dah tegak macam tu tuan-tuan. Dia tak berubah seperti patung. Okay? Ini kita boleh nampak betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat yang ke-6. Kita berhenti sampai pukul apa ni Tuan Haji? SOP kita sampai pukul apa? Dah habis dah? Okey, 5 minit lagi. Okey, baik. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-6, Allah Ta'ala sebutkan wa idzal biharu sujjirat, dan kata Allah Ta'ala, dan apabila lautan, al-bihar ni dia daripada kalimah bahar. Bahar lautan. Al-bihar maknanya air yang terlalu banyak, lautan lah bercampur-campur. Dalam keadaan sujjirat. Sujjirat ni iaitu dia berapi, dia dipanaskan oleh Allah Ta'ala. Baik, lautan ni tuan-tuan, dia ada step by step dia sebelum berlaku kehancuran. Langit pun dia ada step by step dia, Allah Ta'ala sebutkan. Sebab itu nanti kalau ada kesempatan, tuan-tuan tengok surah Al-Infitar bermaksud langit terbelah. Surah Al-Insyiqaq pun bermaksud langit terbelah. Tapi dua maksud ni tuan-tuan bukan maksud yang sama. Al-Infitar iaitu langit terbelah pada permulaan kehancuran langit ni. Al-Insyiqaq iaitu langit terbelah dalam keadaan dia dah hancur keseluruhan dia. Maksudnya kalau Al-Infitar, langit dekat Gombak pecah, langit dekat Ampang pecah, langit dekat PJ elok lagi, dia pecah tak, dia pecah secara rawak. Tapi Al-Insyiqaq maksudnya dia pecah secara keseluruhan, maknanya runtuh langit keseluruhan. Okay, itu maksudnya, ada beza dia. Manakala kalimah ayat ke-6 ni kalimah sujjirat, lautan ni pula macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok pada surah Al-Infitar, Allah Ta'ala sebut wa idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat. Allah Ta'ala kata bila langit ni pecah, pertama al-kawakib, bintang-bintang ni, angkasa-angkasa ni dia akan berguguran. Maknanya bila bintang jatuh tuan-tuan, dia jatuh atas daratan, daratan hancur. Dia jatuh atas lautan, lautan ni akan jadi bergelora. Wa idzal biharu fujjirat. Tuan-tuan nampak di sini Allah Ta'ala sebut lautan akan berlaku fujjirat. Pada surah kita yang baca ni, lautan akan jadi sujjirat. Ada beza sujjirat dengan fujjirat. Ni step by step dia.
Macam mana tuan-tuan? Bila bintang jatuh dalam lautan, lautan ni bergelora. Dan ketika itu air masin, air tawar ni bercampur. Muara, sungai, lautan bercampur. Dia dah tak ada perasingan. Sekarang ni berasing. Air tawar lain, air lautan lain. Kat situ ada kuasa Allah. Allah Ta'ala boleh buat satu benteng perbezaan antara air tawar dan juga air masin. Tapi bila berlaku kiamat, air ni akan bercampur. Dan kemudian daripada tu dia menjadi fujirat. Apa maksud fujirat? Iaitu air tu melimpah sampai ke daratan. Kalau kita tengok dunia ni tuan-tuan, tuan-tuan semua sedia maklum. Dunia ni 70% adalah lautan, 30% adalah daratan. Bumi yang kita pijak ni tuan-tuan, kita rasa luas sungguh. Tapi tuan-tuan kena yakin lautan lebih luas, berganda-ganda. Dia 70% daripada daratan. Tapi ayat ni kata Allah, lautan akan melimpah atas daratan. Bila lautan melimpah tuan-tuan macam tsunami, sebenarnya dah hancur dah. Tapi Allah Ta'ala tunjuk kiamat dia tambah lagi. Bukan sekadar fujirat melimpah, tetapi dia sujirat, dia berapi pula. Lautan tu menjadi minyak. Lautan tu menjadi minyak. Yang ini Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat dalam firman-Nya, kata Allah, wal bahril mashur. Di bawah lautan ni ada tanah yang ada api. Yang ni kalau kita belajar sains tuan-tuan, dalam laut ni dia punya tanah dia ada lava tu. Ada lava. Allah Ta'ala akan keluarkan lava ni dan lautan tu menjadi berapi. Dan dia akan ditiupkan oleh angin. Ada hidrogen kat situ tuan-tuan. Ini kajian sains, bukan kita punya kajian. Tapi sains membenarkan apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Lautan akan jadi lautan berapi. Dan lautan tu melimpah sampai ke daratan. Keseluruhan bumi ni akan hancur. Tuan-tuan faham maksudnya? Lepas tu manusia ni tidak ada yang tertinggal. Lari mana tuan-tuan? Air ni dia berubah. Dia bukan pepejal, dia air. Semua ceruk, semua lubang dia akan masuk. Okey, air ni akan melimpah. Dan dia melimpah tu bukan sekadar air saja. Air melimpah tu dah menghancurkan, tapi dia dalam keadaan dia berapi. Okey, dia macam minyak nanti. Baik, 6 ayat ni adalah 6 ayat yang akan berlaku selepas tiupan sangkakala yang pertama. Manakala baki ayat ni tuan-tuan, dia cerita tentang peristiwa yang berlaku selepas tiupan sangkakala yang kedua. Baik, saya ada masa 5 minit lagi tuan-tuan, saya tak habiskan, saya akan sentuh beberapa ayat saja. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-7. Ini berlaku selepas tiupan sangkakala yang kedua. Kata Allah, wa idzan nufusu zuwijat. Kata Allah Ta'ala, wa idzan nufus, dan apabila roh-roh, jiwa-jiwa zuwijat akan dipertemukan, dikawinkan, dipasangkan. Pada ayat ke-7 ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, roh-roh ni bila tiupan sangkakala yang kedua, maknanya manusia akan dibangkitkan daripada kubur nanti. Dia akan dipertemukan dengan apa? Pandangan pertama kata dia akan pertemukan dengan jasadnya semula. Kita mati, kita tinggalkan jasad kita tuan-tuan. Tapi bila hari kebangkitan, selepas tiupan sangkakala yang kedua, kita akan ditemukan dengan jasad kita semula. Itu maksudnya wa idzal nufusu zuwijat. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua yang lebih kuat daripada Umar Al-Khattab, dia bawa satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi bila baca ayat ni tuan-tuan, wa idzan nufusu zuwijat, Nabi sebut satu firman Allah dalam surah Al-Qari'ah. Kata Nabi SAW daripada firman Allah, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wasabiqunal awwalun ulaikal muqarrabun. Allah Ta'ala kata melalui hadis Nabi SAW, maksud roh ni akan dipertemukan pada kebangkitan nanti, iaitu dia akan dibangkitkan bersama 3 golongan. Kita akan dibangkitkan dengan 3 golongan. Pertama ada golongan kanan, ni golongan beruntung, ahli syurga. Golongan kedua golongan kiri, iaitu golongan yang melaku derhaka kepada Allah. Dan yang ketiga adalah golongan al-muqarrabun, orang-orang VVIP yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ayat tu tuan-tuan sebenarnya nak memberi maksud, manusia bangkit saja daripada kubur, dia telah dikumpulkan. Dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang sama-sama amalan dengan dia. Kalau dia orang soleh, dia akan dibangkitkan dengan orang soleh. Kalau dia ni ahli maksiat, dia akan dibangkitkan dengan ahli maksiat. Maksud apa tuan-tuan? Rupa-rupanya
Bangkit kita daripada kubur tuan-tuan, Allah Ta'ala letakkan kegerunan dalam hati kita. Sebab kita bangkit nanti, tengok kawan-kawan yang kita bangkit ni tuan-tuan, ni semua pakat ahli neraka ni. Masa tu kita dah tahu dah kita akan dapat apa selepas itu. Yang itu menambahkan lagi ketakutan kita kepada Allah. Belum hisab, tapi Allah Ta'ala dah sebut dah tunjukkan apa pengakhiran kamu selepas itu. Sebab itu tuan-tuan, yang ini juga menjadi amaran daripada Allah. Pilih kawan, pilihlah kawan yang betul. Memilih teladan, rujukan, pilihlah rujukan dan teladan yang betul. Memilih kecintaan, milihlah kecintaan yang betul. Pesan pada keluarga kita, anak-anak kita, kamu suka sangat tengok idolakan sangat artis-artis K-pop daripada Korea, J-pop daripada Jepun, Hollywood daripada Amerika, Mollywood daripada Malaysia, Bollywood daripada India. Jangan terlalu jadikan mereka idola, jangan terlalu cintakan mereka, jangan ikut mereka. Takut nanti bangkit kita dah tahu dah kita duduk di tempat yang mana. Sebab itu pilih orang yang betul untuk kita cintai, kita ikuti dan kita bersahabat. Nabi sebut dalam satu hadis, kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai dekat akhirat nanti. Mesej Nabi jelas tuan-tuan, jelas. Kita nak masuk syurga tuan-tuan, tengok siapa yang membawa kita ke syurga nanti. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, takadu tamayyazu minal ghaiz. Bila penghuni neraka masuk dalam neraka, neraka ni akan pecah, marah. Kullama ulkiya fiha fauj, kata Allah, penghuni neraka ni akan dicampakkan dalam neraka dalam keadaan faujun. Fauj kat situ tuan-tuan maksud dalam keadaan berkumpulan. Satu kumpulan. Artinya apa? Pilihlah kawan dekat dunia ni kawan yang betul. Sebab kawan ni boleh jadi dia tarik kita masuk neraka, boleh jadi dia tarik kita masuk syurga. Sebab itu Allah Ta'ala kata penghuni neraka masuk neraka dalam keadaan fauj. Dan Nabi sebut juga dalam hadis Nabi, manusia akan masuk syurga Allah dalam lingkungan 70,000 ataupun 700,000 dalam keadaan mereka berpegang tangan masuk dalam syurga dalam keadaan serentak. Maknanya memilihlah kawan yang betul, bercinta dan bersahabat dengan sahabat yang betul. Ini amaran daripada Allah Ta'ala. Okey, baik. Last sekali tuan-tuan, last. Okey, last kita berhenti kat sini. Kata Allah Ta'ala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kata Allah Ta'ala, dan apabila anak-anak perempuan akan ditanyakan, anak-anak perempuan ni iaitu anak-anak perempuan yang mati dibunuh oleh orang-orang Quraisy pada zaman Nabi, bi ayyi dzambin qutilat, mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kebangkitan nanti, apa dosa kamu yang telah kamu lakukan sehingga kamu telah dibunuh oleh orang tua kamu. Ayat ni pelik tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tak tanya kepada pembunuh, apa sebab kamu bunuh anak kamu yang tak berdosa. Tapi ayat ni kata Allah, aku bertanya pada anak-anak yang dibunuh, apa dosa kamu sampai kamu dibunuh. Pelik kan? Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu ada dua perkara. Pertama, iaitu Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah Ta'ala benci sungguh dengan perbuatan ibu bapa yang membunuh anak-anak dia. Allah Ta'ala tak akan bercakap dengan mereka dan Allah tak akan melihat mereka. Sebab itu Allah tak tanya mereka, Allah tanya anak-anak mereka yang dibunuh. Tak suka sungguh. Dan ini adalah amaran tuan-tuan. Kalau orang jahiliyah bunuh anak perempuannya, kita lebih jahil daripada jahiliyah. Sebab kita bunuh anak laki dan anak perempuan dengan cara pengguguran, tanpa sebab. Okay? Masyarakat kita tuan-tuan, masyarakat yang mengumpulkan dosa-dosa orang-orang purba tuan-tuan. Zaman Nabi Lut adanya gay dan lesbian. Zaman kita ada gay lesbian, tapi lebih dahsyat kita ada transgender, tukar jantina. Zaman Nabi dulu tuan-tuan ada pembunuhan anak-anak perempuan. Zaman kita bunuh anak perempuan, anak laki kita bunuh. Orang dulu tuan-tuan, dia satu kaum satu dosa. Lut umat dia syirik, gay, dosa-dosa lain tak buat. Umat kita tuan-tuan, semua dosa umat terdahulu kita buat, dan lebih dahsyat lagi. Umat Nabi Syuaib, mereka ni orang yang mengurangi timbangan, menipu dalam timbangan, syirik dan menipu dalam timbangan. Umat kita tuan-tuan bukan sekadar menipu dalam timbangan, kita melakukan riba, kita melakukan rasuah, kita kumpul belaka dosa-dosa orang-orang dulu. Benci sungguh tuan-tuan kalau nak tengok Allah Ta'ala kalau pada umat kita ni. Sebab itu kita duduk di akhir-akhir ni.
Itu pertama. Kedua, Allah Ta'ala nak menyebutkan mana-mana orang yang dizalimi, yang ditindas, yang dinafikan haknya, pada hari kiamat nanti Allah akan bela mereka. Dulu di dunia kamu tak boleh bela hak kamu, kamu ditindas hak kamu. Dekat akhirat nanti Allah bela. Kamu cakap apa yang kamu tak puas hati, semuanya akan mendapat pengadilan yang seadil-adilnya. Kita tak berhenti di sini tuan-tuan. InsyaAllah nanti ada kesempatan yang lain kita sambung. Tapi tuan-tuan boleh tengoklah ayat-ayat berikutnya. Itu adalah suasana-suasana kiamat selepas tiupan sangkakala yang kedua. Dia berhenti sampai ayat yang ke-13. Ayat yang berikutnya itu bercerita berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ada kesempatan kita boleh sambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga kita sama-sama tuan-tuan ambil pengajaran, melihat alam, bukan sekadar bersyukur sahaja, tapi lihatlah alam ni menambah lagi iman kita kepada Allah. Setelah Allah Ta'ala sebutkan tanda-tanda kiamat nanti berada pada alam yang kita sedang nikmati sekarang ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita, dan semoga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.